Murabi terus mengorangkan dunia pendidikan Islam digital, pengorbanan perjuangan Ibu Rabbi demi Mambang dari itu nak ditanam di depan rumah Nora tangkai ini. Tapi masanya lepas jam 12 malam. Oh, 12 malam. Belum 12 tak boleh? Tak boleh, tak mujarab. Baik, tak baik. Tak ada buat apa-apa lagi? Tak ada lah. Tak ada balik lah. Tok Bomo perambat. Tak ada perambat, saja Mambang nak kira duit. Jom balik lah. Senang itu. Balik dah. Ya. Assalamualaikum tu. Cium-cium tangan ada flu pula tak? Hai. Mana aku punya share? Mana aku punya share? Ada, ini tengah kira ni. Pergi buka Tok Bomo dulu. Tak maaf lah wak ya. Kita dah buat pasar dengan wak ni. Minta maaf lah Tok Bomo, jangan marah ya. Kaki tangan semuanya sakit. Sian, Sabar. apanya ada upanya. Tok Bomo, ini untuk Tok Bomo RM100. 100? Ya. Re, ini untuk kau. Terima kasih. RM100. Emi, engkau RM100. Terima kasih. Dan ini untuk aku. Nasib baik Tok Bomo ni datang kemari. Homo hidup saya belum pernah dapat 100. Tak pernah? Dulu masa Tok Bomo jadi Bomo ni berapa collection? Collection timbul-timbul RM5, RM3, RM2.50. Hujan lagi 1 sen pun tak dapat. Sian. Yang sebetulnya saya ni Bomo temberang. Temberang? Temberang. Saya pun begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua, sihat? Okey, berdasarkan video yang kita tengok tadi, filem P. Ramlee, cerita lama ya anak-anak, apakah yang kamu dapat simpulkan dengan tajuk yang kita ingin belajar hari ini? Siapa dapat teka? Angkat tangan. Osman, cuba jawab. Kamu tengok video tadi kan? Alim, Rahim, Nabila, cuba. Apakah tajuk yang ingin kita belajar hari ini? Agak-agaknya apa ya? Okey. Pelajaran kita hari ini ialah syirik merosakkan akidah. Syirik merosakkan akidah dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Baik, apakah pengertian syirik? Sebelum kita belajar, perkara pertama yang perlu kita buat ialah membaca doa belajar. Ayuh, sama-sama kita tadah tangan, kita bacakan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Allah mempermudahkan urusan kita untuk belajar tajuk kita hari ini. Baik. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk syirik merosakkan akidah, perlu kita ketahui dahulu apakah objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah murid dapat menyatakan maksud syirik. Yang kedua, murid dapat menyebut semula dalil dan hukum syirik. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan jenis-jenis dan perbuatan syirik. Ayo kita masuk kepada tajuk utama. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku dengan sebab iktikad, perkataan dan perbuatan. Macam mana tu Ustaz? Ya, nanti Ustaz akan terangkan satu persatu bagaimana syirik ini boleh berlaku dengan iktikad, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Kamu tengok kan gambar raja yang Ustaz tunjuk itu, gambar apa yang di sebelah kanan Ustaz ini? Patung kan? Apa kena mengena patung tersebut dengan perbuatan syirik? Ya, menyembah berhala, menyembah patung. Itu antara salah satu contoh perbuatan syirik. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, juzuk yang kedua. Apa maksud Allah Ta'ala mau sebut di sini? Allah Ta'ala menyebut bahawa jangan sesekali kita manusia hamba yang lemah ini menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Kerana Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang wajib disembah. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, Tuhan yang satu. Apa hukum syirik? Hukum syirik ialah haram, berdosa besar, dan syirik merupakan antara dosa yang paling utama yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ialah dosa syirik, iaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, minta jauh anak-anak ya. Baik, kita tengok seterusnya. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik yang pertama disebut sebagai syirik jali. Apa itu syirik jali? Syirik yang terang, jelas, nyata, ataupun syirik besar. Yang kedua disebut sebagai syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil. Ustaz akan terangkan lebih mendalam. Kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah, apa itu syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui wujudnya Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik jali dikenali juga sebagai namanya syirik besar, syirik yang jelas, terang, nyata. Macam mana Ustaz? Cuba terangkan, kami tidak faham. Baik, syirik jali contohnya ialah syirik perbuatan yang kita lakukan secara nyata. Contohnya,
secara iktikad. Yang Ustaz sebut tadi kan, ada 3 perkara yang boleh berlaku jatuhnya syahadat kita, menyebabkan syirik. Yang pertama sebab iktikad. Apa itu iktikad? Iktikad adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita menyatakan bahawa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah termasuk di dalam perkara syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengaku ada sembahan lain ataupun kita menyembah benda lain selain daripada Allah. Kita menyembah patung, kita menyembah matahari, kita menyembah bulan, kita menyembah pokok, ataupun kita menyembah kepada manusia. Itu juga disebut sebagai perkara yang disebut sebagai syirik jali. Syirik jali, iaitu syirik yang nyata, jelas dan besar. Dan yang ketiga, boleh jadi syirik juga berlaku dengan perkataan. Contoh, kita mengaku, tiba-tiba kita sebut dengan mulut kita, kita menyatakan bahawa kuda ini adalah Tuhan kerana dia dapat berlari dengan laju. Ataupun kita kata matahari adalah Tuhan kerana matahari ini yang paling besar di bumi. Ataupun kita menyebut dengan mulut kita, aku keluar daripada agamaku Islam. Itu contoh saja Ustaz sebut ya. Jangan kamu sebut pula. Itu contoh. Maka bila kita menyebut dengan perkara tersebut, dengan mengakui di dalam hati kita, maka kita sudah termasuk di dalam perkara syirik yang mana menyebabkan kita keluar daripada Islam. Ya. Ini contoh-contoh yang Ustaz sebut sudah tadi. Yang pertama, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kewujudan Allah. Yang kedua, menyembah berhala, matahari, bulan, laut, batu, binatang, apa sahaja yang kita jadikan sebagai sembahan, itu juga termasuk dalam perkara syirik. Ataupun kita menghalalkan sesuatu yang haram. Allah Ta'ala mengharamkan khinzir daripada dimakan, kita menghalalkannya. Ataupun arak, kita menyatakan arak itu halal sebenarnya, sebab arak adalah salah satu minuman yang daripada Allah. Kenapa kita tidak minum? Maka sekiranya kita menyebut perkara tersebut yang asalnya disebut sebagai haram, kita menyebut dengan halal dan kita menghalalkannya, itu juga termasuk dalam perkara yang disebut sebagai syirik. Selain daripada itu, syirik juga boleh berlaku dengan sebab kita meminta sesuatu kepada makhluk. Contohnya macam mana Ustaz? Contohnya kita sakit, kita jumpa dengan bomoh, kita minta kepada bomoh, wahai bomoh, kau sembuhkanlah penyakitku ini. Ini jaga-jaga ya anak murid-murid sekalian, kerana perbuatan ini termasuk dalam perbuatan syirik. Bagaimana? Kita berjumpa dengan bomoh, bomoh tersebut menggunakan jin, syaitan dan iblis untuk menyembuhkan penyakit kita dengan menyebut mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang boleh merosakkan akidah kita. Kemudian kita percaya pula, bomoh inilah yang sembuhkan aku, bomoh inilah yang hebat telah menyembuhkan penyakitku. Tidak, semua penyakit Allah Ta'ala yang mengizinkan untuk sembuh. Tidak boleh kita meminta pertolongan orang lain dengan cara yang mana kita berhajat kepadanya bahawa dialah yang boleh menyembuhkan kita. Itu adalah termasuk dalam perkara syirik. Bagaimana dengan doktor Ustaz? Doktor lain. Kalau dengan doktor, kita pergi jumpa doktor, kita berikhtiar dan berusaha untuk mengobati sakit kita dengan kita yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kita. Berbeza dengan bomoh. Bomoh ini dia menggunakan jin, syaitan dan iblis untuk mengobati kita. Itulah yang menjadikan perkara tersebut sebagai perkara syirik yang merosakkan akidah kita. Syirik yang kedua ialah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi ialah syirik yang kecil atau tersembunyi. Tanpa kita sedar, syirik
boleh berlaku dalam diri kita dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya, kita riak, kita bersedekah, bagi orang makan, bagi orang minum, bagi orang duit, orang-orang susah kita jumpa. Bagus sudah. Tapi niat kita bukan kerana Allah. Niat kita mau menunjuk-nunjuk bahawa kita kaya, kita baik, kita banyak buat kebajikan, mau dipuji, mau orang melihat kita dengan kehebatan, kekayaan, maka itu juga termasuk di dalam perkara-perkara syirik yang disebut sebagai syirik khafi. Begitu juga kalau kita solat, kita beribadah, kita berzikir banyak, berzikir, tetapi kita berzikir, beribadah, solat semata-mata kita mau orang memuji kita, orang melihat kita alim, orang melihat kita hebat, maka ini juga termasuk dalam perkara yang disebut sebagai syirik khafi. Sebab melakukan sesuatu bukan kerana Allah, beribadah bukan kerana Allah, berbuat baik bukan kerana Allah, kerana mahu pujian manusia, kerana mahu dipuji, dibesarkan, itu juga termasuk di dalam perkara syirik yang disebut sebagai syirik khafi. Begitu juga kita menunjuk-nunjuk kemewahan kita, kita menunjuk-nunjuk emas kita kepada manusia lain. Kita lah ada orang paling kaya, kita menunjuk kereta besar kita perasaan menunjuk-nunjuk, maka kita masukkan di dalam Facebook, kita masukkan di dalam Instagram. Wah, kita menunjuk-nunjuk dengan perasaan riak, takabur. Itu juga adalah di antara perkara yang disebut sebagai syirik khafi. Hati-hati ya anak-anak muda sekalian, minta jauh. Jangan kita ada sifat-sifat begini, minta jauh. Okey, setelah kita belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik dari sudut iktikad, perbuatan, perkataan, sekarang bagaimana pula Ustaz cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara syirik ini? Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas, sentiasa melakukan sesuatu, meletakkan di dalam sanubari kita ini, ya Allah, aku buat ini kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, aku buat ini ikhlas kerana-Mu ya Allah. Apabila kita sentiasa meletakkan keikhlasan sebagai tunjang utama di dalam hati kita dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan amalan-amalan baik, maka kita dapat menjauhi diri kita daripada perbuatan syirik. Yang kedua, kita menyembunyikan amalan kebajikan kita. Buatlah baik, tetapi janganlah kita tayang kebaikan kita, kerana takut apabila ramai orang memuji kita, akhirnya pujian itu memakan diri kita sehingga kita rasa takbur, riak dengan kebaikan yang kita buat. Maka sembunyikanlah. Seperti mana hadis Nabi SAW, sekiranya kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kamu tidak tahu. Begitu. Faham ya anak-anak murid semua? Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Perasaan sombong. Apabila kita buat sesuatu dengan perasaan kita rasa kita hebat, masuk saja perasaan hebat itu, buang jauh-jauh dalam hati kita. Kerana itu adalah gangguan daripada syaitan iblis yang boleh menyebabkan kita termasuk di dalam perkara syirik. Sebaliknya, kita tanamkan dalam hati kita, sekiranya melakukan sesuatu yang hebat, kita menyatakan, oh aku tidak hebat, aku hanya hamba Allah yang biasa saja. Ada orang yang lebih hebat daripada kita. Merendah diri kita, tawaduk dengan diri kita, yang boleh menghindarkan daripada kita merasakan hebat dan riak di dalam hati kita. Seterusnya, kita menuntut ilmu agama yang benar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, banyak mencari ilmu, yang akhirnya dengan kita menuntut ilmu tadi dapat menjauhkan kita daripada kesesatan, menjauhkan kita daripada perkara jahiliah, menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik. Kita tahu, oh ini salah, tidak boleh melakukan perkara menyembah selain daripada Allah. Maka kita tahu sebab kita menuntut ilmu. Oh tidak boleh kita
sakit jumpa dengan bomoh. Bomoh yang mana membaca jampi-jampi yang memanggil syaitan, iblis, jin untuk mengubati kita. Itu juga kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu. Bila kita tahu, maka dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan syirik. Yang seterusnya, istiqomah, berdoa dan beribadah kepada Allah. Hari-hari kita selepas solat 5 waktu, kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku dengan jalan yang benar yang diredai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah sentiasa kepadaku agar aku tidak terpesong daripada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah juga, setiap kali kita melakukan ibadah, kita mesti berniat kerana Allah, belajar kerana Allah, solat kerana Allah, sedekah kerana Allah, menuntut ilmu kerana Allah, menyiapkan sesuatu kerja ataupun kita bekerja, mengajar, belajar, semuanya kerana Allah. Dan ini mengelakkan hati kita daripada mendapat perkara-perkara yang syirik. Yang terakhir ialah dengan cara kita mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Apabila kita menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah, maka kita dapat menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tergolong di kalangan orang-orang yang syirik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta jauh daripada perbuatan syirik, kerana syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, dan syirik adalah satu perbuatan yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah sekiranya kita melakukannya. Kita jauhkan diri kita dari perbuatan syirik, dan kita mohon sentiasa agar Allah menjaga kita, melindungi hati kita daripada melakukan perkara-perkara ini. Dengan itu, Ustaz akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari yang akan datang berkenaan dengan tajuk kita, iaitu syirik merosakkan akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ustaz mau anak-anak murid Ustaz semua bersedia di depan. Kita akan cuba untuk menjawab kuis yang Ustaz sediakan. Jom kita tengok kuis. Perbuatan menyekutukan Allah. A. Syirik, B. Syiah, C. Siddiq, D. Syariah. Apakah jawapannya? Ya, A. Syirik. Pandai. Seterusnya, apakah hukum syirik? Hukum syirik ialah A. Harus, B. Makruh, C. Haram, D. Wajib. Jawapannya, ya, C. Haram. Bagus. Soalan seterusnya, mengaku adanya Tuhan selain Allah atau menyembah selain Allah adalah A. Syirik khafi, B. Syirik jali, C. Syiah, D. Syarikat. Jawapannya ialah B. Syirik jali. Seterusnya, salah satu contoh syirik khafi, A. Menilik nasib, B. Menyembah berhala, C. Melakukan ibadah untuk mendapatkan perhatian manusia, dan D. Merenung masa depan. Jawapannya ialah C. Melakukan ibadah untuk mendapatkan perhatian manusia. Contoh syirik jali, A. Percaya Allah Maha Berkuasa, B. Percaya pada hari akhirat, C. Percaya pada bomoh, D. Percaya hidup di dunia hanya sementara. Jawapannya ialah C. Percaya pada bomoh. Soalan seterusnya, syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika A. berselawat, B. bersenam, C. beribadat, D. berilmu. Jawapannya ialah
Si, ya betul, beribadat. Soalan seterusnya, syirik boleh berlaku melalui hati, perbuatan dan A. perkataan, B. persembahan, C. peringatan, D. penyatuan. Jawapannya ialah syirik boleh berlaku melalui hati, perbuatan dan perkataan. A. Seterusnya, kesan syirik ialah A. diredai ibu bapa, B. disukai rakan-rakan, C. diberi pahala, D. dimurkai Allah. Mana jawapannya? D. dimurkai Allah. Seterusnya, manusia Muslim tidak akan syirik kepada A. Allah, B. sahabat, C. guru, D. ibu bapa. Jawapannya ialah A. Allah. Soalan isi tempat kosong. Jangan ... ketika solat. A. rebah, B. riak, C. redha, D. rindu. Apakah jawapannya? B. riak. Jangan riak ketika solat, kerana ia termasuk dalam perkara syirik khafi. Sekian saja kuis kita. Maka saya sudahi kelas kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita anak-anak. Bye bye semua.